Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Sekarang kita akan belajar pelajaran kelima, iaitu memahami keutamaan dalam tindakan, iaitu merujuk kepada ayat surah At-Taubah ayat 19 ke 20. Pelajar-pelajar ikut apa yang saya baca dengan betul, lancar dan bertajwid serta fasih. Semua pelajar bersedia, boleh merujuk pada muka surat 41 pada buku teks pelajar-pelajar semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Okey, baiklah, sekarang pelajar-pelajar semua cuba tengok buku teks. Kita sama-sama membaca dan memahami maksud setiap ayat yang dibaca tadi. Baiklah, dalam petak yang pertama, pelajar-pelajar semua ikut apa yang saya baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal haji. Yang bermaksud, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji? Yang kedua, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan Masjidil Haram itu, kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jahada fi sabilillah, serta berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah. Okay. Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi hadiah kepada kaum yang zalim. Allazina amanu wa hajaru,
sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ adalah lebih besar dan tinggi darajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang buka muka surat 43, iaitu sebab turunnya ayat. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberi minuman kepada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat tersebut. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita di muka surat 43, iaitu 1.37.4, iaitu maksud fiqh aulawiyat. Okey, maksud fiqh aulawiyat iaitu mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Antara aspek-aspek yang perlu diambil kira di dalam fiqh aulawiyat, iaitu yang pertama, bersumberkan kepada dalil syarak. Yang kedua, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan selepas. Yang keempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat bersendirian. Dan yang akhir sekali iaitu mengambil kira tahap keupayaan individu. Inilah yang dinamakan sebagai fiqh aulawiyat, iaitu apakah perkara yang perlu kita utamakan berbanding dengan sesuatu apabila untuk melakukan kepada sesuatu. Di dalam Islam dinamakan sebagai fiqh aulawiyat. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita buka muka surat yang sama. Kita tengok tajuk 1.37.5, iaitu pelaksanaan fiqh aulawiyat dalam kehidupan. Terdapat 3 bidang pelaksanaan fiqh aulawiyat, iaitu yang pertama, ilmu dan pemikiran. Yang kedua, amalan. Dan yang ketiga, tuntutan syarak. Okey, kalau pelajar tidak faham, fiqh aulawiyat ini bermaksud benda yang kita nak diutamakan. Contohnya, sekarang kita nak solat sunat ataupun solat fardu dulu. Yang mana dituntut dahulu? Contohnya, solat sunat hajat dengan solat zuhur. Adakah kita nak utamakan solat hajat dahuluan ataupun solat zuhur dahulu? Berdasarkan pada syarak yang diperintahkan apabila masuk waktu adalah solat zuhur. Jadi utamakan dahulu
solat zuhur baru dikemudiakan dengan solat sunat hajat. Sebagai contoh yang lain, contohnya pelajar berpuasa di bulan Ramadan, dan apabila masuk waktu untuk berbuka puasa, dan dalam keadaan itu kita disyaratkan juga untuk melaksanakan solat maghrib perlu mandi dan bersihkan diri. Di antara kedua-dua itu, antara mandi dan bersihkan diri dengan berbuka puasa, manakah yang didahulukan di antara dua itu? Inilah yang dinamakan sebagai fiqh aulawiyat. Antara aspek yang pertama di dalam kita memahami fiqh aulawiyat iaitu ilmu dan pemikiran, iaitu prinsip am, iaitu mengetahui usaha untuk menuntut ilmu dan memahami berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Aplikasi ialah yang pertama, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya, mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu lain. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Contohnya, mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan kerana ini lebih utama di dalam pembangunan dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang kedua kita tengok kepada prinsip amalan. Prinsip am mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Aplikasinya ialah yang pertama, mengutamakan amalan yang baik, banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Contohnya, mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Yang kedua, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadah sunat yang berbentuk peribadi. Contohnya, mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyakkan amalan sunat untuk peribadi. Yang ketiga iaitu tuntutan syarak. Prinsip am iaitu mengutamakan perkara pokok berbanding dengan perkara cabang, iaitu antara aplikasi yang pertama, mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan amalan fardu kifayah. Contohnya, mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Yang kedua, mengutamakan amalan fardu berbanding dengan amalan sunat. Contohnya, mengutamakan membantu ibu bapa berbanding dengan iktikaf di masjid. Yang ketiga, menguasai akidah berbanding dengan perkara syariat. Contohnya, mempelajari asas-asas akidah Islam terlebih dahulu sebelum mendalami hukum-hukum fiqh yang berbentuk fardu kifayah. Baiklah pelajar, pada ruang spektrum ilmu ada perkara yang dinamakan sebagai usul, iaitu perkara asas dalam Islam seperti keimanan kepada Allah SWT. Manakala perkara cabang yang disebutkan tadi ialah furu', iaitu perbincangan kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat Jumaat. Jika dibandingkan dengan solat Jumaat itu dalam bentuk furu', manakala solat itu adalah perkara usul.
Perkara ini perlu difahami sebelum kita mendalami perkara-perkara yang berhubung dengan fiqh aulawiyat. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang kita buka muka surat 64, iaitu kepentingan fiqh aulawiyat kepada individu ataupun masyarakat. Okey, yang pertama, kepentingan fiqh aulawiyat ialah yang pertama iaitu memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik di dalam setiap keputusan di dalam masalah agama ataupun kemasyarakatan. Yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat dan betul berdasarkan kepada kehendak syarak. Okey, yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dan melestarikan pengurusan kehidupan dengan betul dan harmoni. Yang kelima iaitu mengimbangkan kehidupan masyarakat dalam melaksanakan tuntutan syarak. Dan yang keenam, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Maka itulah 6 perkara tujuan dan kepentingan mempelajari fiqh aulawiyat. Akhirnya kita akan buka muka surat 47, iaitu pengajaran daripada ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Dan akhir sekali yang keempat, iaitu kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran hari akhirat insya-Allah. Moga-moga kita menjadi masyarakat dan individu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, untuk aktiviti di rumah, pelajar-pelajar hendaklah membaca ayat ini dengan lancar dan bacaan penuh bertajwid berdasarkan apa yang telah kita mempelajari tadi. InsyaAllah pelajar-pelajar akan diuji dan diberi markah di atas bacaan-bacaan pelajar. Dan sekian, terima kasih.